Setelah kelapa siap dimasukkan ke dalam lada, proses terakhir adalah merebus sehingga masak. Mewarisi resepi memasak daripada kakaknya, Wan Rohana Wan Hassan meletakkan daun pucuk ubi sebagai alas kuali sebelum meletakkan solok. Ia bagi mengelak bahagian bawah lada hangus dan menjadi pahit. Kalau tak ada pucuk ubi, biasanya kobis pun jadi. Kita susun kobis, daun kobis baru letak dia. Ataupun kacang panjang. Kalau kita letak kacang panjang, kacang tu kita boleh buat sayur. Dia memang sedap. Dia punya lemak tu sedap. Wan Rohana kemudiannya memasukkan santan cair ke dalam kuali sebagai air rebusan. Santan yang dituang tidak perlu sehingga menenggelamkan lada. Cukup sekadar bahagian bawah lada terendam santan. Ada setengah orang rebus tu dia pakai air je. Tapi nakkan dia punya lemak tu tak lari, kita guna santan. Tapi ada je orang buat dikukus. Tapi bagi saya lah, kukus ni air manis dia yang kita letak bahan-bahan tadi dia keluar. Dia keluar, dia turun ke air kukusan kita tu. Jadi dia tak macam tak larilah rasa daripada yang kita buat awal dengan dia siap. Solok direbus sehingga kulitnya bertukar sedikit terang dan intinya pula sudah pejal, menandakan isi ikan sudah betul-betul masak. Solok lada kini sudah boleh dihidang dan dimakan bersama nasi atau begitu sahaja. Bagi melengkapkan resepi kerabu sarang, rumpai laut yang direndam sebelumnya dibilas dan diperah sehingga kering. Sebelum itu, Wan Rohana sudah menyediakan kelapa goreng dan juga isi ikan rebus yang dikisar halus untuk dicampur ke dalam sarang. Ikan rebus kisar juga perlu disangai bagi menghilangkan air agar tidak mudah basi. Sama seperti solok, kelapa dan ikan adalah bahan utama dalam pembikinannya. Bezanya, solok menggunakan kelapa serta ikan mentah dan basah, manakala kerabu pula sudah digoreng. Rumpai laut yang belum dicampur bahan perisa tidak mempunyai rasa, seolah-olah bihun yang belum dimasak. Macam kerabu sare ni, dia sebenarnya dia ada dua jenis satu. Satu yang dia punya halus, satu lagi dia punya urat dia terkasar sikit. Yang kasar tu sebenarnya lebih sedap sebenarnya kalau kita dapat buat. Tapi stoknya terlalu sukar untuk kita dapat. Kalau boleh, kalau rendam 2 malam tu lagi baik. Dia lagi lembut, dia lagi rangup rasa dia tu. Dan kelapa goreng dia tu kena betul-betul baru, yang wangi. Dengan ikan tawar dia tu pun yang baru, ikan yang segar. Tak boleh buat dengan ikan yang buruk apa tu, dia memang lari rasa dia. Sebagai pelengkap, bahan-bahan tumisan seperti campuran cili boh, bawang, cuka, garam dan gula pula ditambah dan digaul bersama sehingga betul-betul sebati. Campuran bahan tumis akan menjadikan kerabu sedikit pedas, masam dan masin. Kesemua bahan-bahan campuran dimasukkan mengikut cita rasa masing-masing. Jika mahu lebih pedas, cili boleh ditambah ke dalam kerabu. Saya memang sangat suka makan dua-dua masakan ni. Sebelum kahwin pun saya suka beli dekat pasar Ramadan biasanya. Untuk bulan puasa lah kita dapat makanan yang seperti ini biasanya. Kalau hari-hari biasanya sukar nak dapat. Tak ada orang buat, tak ada jualan pun. Kecuali kita beli nasi kerabu tu adalah solok lada. Tapi tak samalah dengan yang kita buat. Bila kita bandingkan dulu-dulu dengan yang kita makan sekarang ni, bila kita beli kat kedai rasanya jauh beza dia. Tak seronok makan yang beli kat kedai. Awal-awal dulu kita buat bila ada tempahan je. Jadi sekarang ni benda tu dah sedia ada. Untuk solok lada dan juga kerabu sare itulah. Cuma kerabu sare kita proses bila orang nak baru ada. Tapi stok memang sentiasa ada lah. InsyaAllah. Kerabu sarang dan solok lada antara menu istimewa keluarga ini.
dihidang bersama kerabu mangga dan gulai kawah, menjadikan makan tengah hari ini lebih berselera. Kerabu sarang iaitu rumpai laut yang telah digaul bersama sambal khas dan juga kelapa goreng. Rumpai laut, macam saya tak pernah makan rumpai laut. Tapi kalau ada difahamkan, ada orang kata rumpai laut ni macam higher sikit, tapi mungkin disebabkan tips yang daripada Cikgu Ana dan juga Cikgu Fauzi, letakkan cuka, jadi rasa hanya tu kurang. Dan memang lengkaplah makannya dengan kelapa goreng dan juga sambal special tu. Untuk hidangan, dia tak sesuai dengan kuah air. Dia sesuai untuk kuah bersantan, terutama gulai. Kalau gulai lembu ke, kambing ke, ayam ke, baru dia masuk. Kalau dengan kuah cair macam sup ke, tak bagus, tak matching, tak ada kick dia, tak sedap. Meski kehidupan semakin maju, juadah tradisional jangan sesekali ditinggalkan. Makanan penyatu hubungan keluarga, sanak saudara dan rakan-rakan. Menerusi makanan juga, asal-usul akan diingati. Resepi turun-temurun ditambah baik dengan kemajuan moden masa kini melahirkan rasa yang cukup enak dan estetik. Yang jadi motivasi sangat, yang jadi kita bersemangat sangat tu, semua rata-rata kita dengar yang positif-positif je. Semua kata sedapnya solok Cik Na, sedapnya sarang Cik Na ni lain. Jadi semangat nak buat tu. Kalau sepatutnya pencen ni kan tak fikir pun nak kerja ni, nak pencen, nak rehat, nak enjoy je. Tapi sekali keseronokan tu ada bila orang makan, orang puas hati. Orang makan, orang kata, sedapnya, kita dah rasa puas hati. Kita sentiasa rasa nak buat yang lagi baik, lagi baik. Kita kena perkenalkan bahawasanya masakan ni adalah bila kita makan, rasa sedap. Benda ni tak boleh, kita tak dapat di tempat-tempat biasa. Jadi kalau kita jumpa tu, kita kena makan, kita kena rasa, kita kena nilai, kita banding dengan makanan. Sebab kita sebenarnya sekarang ni, remaja ataupun kanak-kanak sekarang ni dipengaruhi masakan daripada luar. Tu yang dia tidak biasa dengan tradisi kita ni. Sebenarnya tradisi kita tu lebih sedap sebenarnya. Ada taste yang orang kata tak sama dengan makanan lain. Orang lama semakin ramai yang pergi. Kini siapa lagi yang mampu mengekalkan budaya warisan nenek moyang jika tidak disambut generasi baharu? Tradisi tak lapuk dek hujan, tak hilang dek zaman. Sare dan Solok, hidangan zaman berzaman.